mereka buat sampai tahap dipenjara, dipukul, dibiarkan lapar, dijemuk tengah hari. Jemuk di waktu tengah hari yang penuh dengan bahar yang cukup kuat. Diseksa dengan seksaan yang dahsyat. Lepas tu Syekh Fathiyakan rahimahullah sebut di dalam kitab dia. Dia kata sudah menjadi suatu ketetapan bagi orang yang nak menyambung mata rantai perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nak menyambung mata rantai perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka perlu bukan hanya sekadar menempuh ujian-ujian rintangan di dalam membawa mata rantai perjuangan Nabi, malah mereka juga perlu menempuh apa? Perlu menempuh ujian, dugaan dengan sebab puak-puak yang tidak suka kepada perjuangan Nabi ni, sehingga kan mereka dipenjara. Itu kita tengok orang-orang dulu bila mana mereka mempertahankan agama Allah, mereka dipenjara. Mereka dipenjara, mereka dihina, mereka diseksa. Semata-mata untuk apa? Untuk nak bagi mereka ni meninggalkan perjuangan agama Allah. Tu je. Tu ya. Ada satu kaum Allah Ta'ala utuhkan 3 orang Rasul. وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. Allah Ta'ala cerita dalam surah Yasin. Macam mana satu kaum ini, ulama tafsir kata negeri yang diutuskan ialah negeri Antakya. Diutuskan 3 orang Rasul untuk mengajak kepada puak yang duduk di dalam negeri itu kepada agama Allah, kepada agama kebenaran. Nak dijadikan cerita, diutuhkan 2 orang dulu. Tapi mereka tak mau terima. Apa mereka buat? Mereka penjara, mereka seksa. Hantar, dicukupkan dengan yang ketiga, hantar 3 orang Rasul. Hantar 3 orang Rasul pula, diutuh seorang lagi untuk menyelamatkan 2 orang Rasul ni. Kemudian dimulakan dakwah, dia ajak mereka kepada ajaran yang sebenarnya. Tak mau. Lalu mereka ditangkap. Hasil daripada cerita ni, daripada 3 orang Rasul yang diutuhkan oleh Allah ke tempat negeri ni, ke negeri ni, yang beriman hanyalah seorang. Beriman hanyalah seorang. Hak lain semua tak mau ikut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datanglah seorang lelaki yang datangnya dalam keadaan berlari semata-mata nak menyelamatkan 3 orang Rasul ni. Tapi apa yang terjadi pada lelaki ni? Riwayat mengatakan dia ditangkap, dia dipijak sehingga terborai perut dia, mati dalam keadaan terborai perut dia. Semata-mata nak mempertahankan Rasul dan nak mempertahankan agama Allah. Lepas tu ada orang yang kita boleh tengok, dia nak mempertahankan agama Allah, kok mana pun cara dia akan cuba untuk bertahan walaupun diri dia ni tergadai. Walaupun diri dia tergadai. Walaupun diri dia ni pikak, kalau pikak dia akan, dia boleh matilah. Kita kata macam tu lah, mati. Tapi kerana nak mempertahankan agama Allah, dia sanggup duduk di barisan hadapan. Lepas tu Nabi kata apa? Aku lebih sayang kepada golongan mustad'afin, pada golongan hak yang lemah ni. Kenapa? Kerana waktu permulaan Islam, golongan hak yang ni lah yang bersama dengan baginda Nabi SAW. Ni hak lemah ni, yang dipenjara, yang diseksa. Macam mana Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an diseksa oleh tuan dia semata-mata memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan lapar, dibiarkan dahaga, sehingga kan para sahabat ni sampai ke satu tahap nak duduk pun tak boleh dah. Pasal apa? Dipukul dengan pukulan yang dahsyat. Dan sehingga kan bercakap pun tak tahu dah apa yang keluar daripada mulut mereka, apa yang mereka bercakap. Kenapa? Kerana seksaan yang terlampau kuat. Seksaan yang terlampau kuat.
wa mimman uzzibu Bilalun wa Ammar bin Yasir wa aquhu wa abuhu wa ummuhu wa Qabbab ibn Arad al-Arti. Antara sahabat yang diseksa ialah Bilal. Beliau diseksa oleh tuannya yang bernama Umayyah dengan cara ditelentangkan badannya ke atas padang pasir yang berbatu tajam dan sangat panas. Sekiranya diletakkan seketul daging di situ, sudah tentu masak daging itu. Kemudian diletakkan pula seketul batu besar di atas dadanya. Beliau dipaksa untuk kembali menjadi kafir, tetapi lidahnya tetap menyebut Ahad, Ahad. Ini dia antara golongan mustad'afin. Bila seorang hamba, bila dia masuk Islam, tuan dia tahu kata dia masuk Islam, tuan dia ambil dia, telentang dia di atas padang pasir yang cukup panas, duduk di atas batu yang tajam, yang sangat panas, yang kalau kita letak daging atas tu, nak kita letak daging atas batu tu, daging tu pun boleh masak. Daging tu pun boleh masak. Kita pergi ke negara Arab, nak kita nak makan makanan Arab, dia panggil kalau ada satu makanan tu, kalau tak silap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa, masakan atas batu. Masakan tu dia masak atas batu, dia bakar tu atas batu. Cuma lah ni dia bakar memang atas batu. Nak bakar tu memang di atas batu, tapi dia bakar atas batu, dia bubuh batu di atas, dia bubuh bara api di bawah. Jadi api ada di bawah. Kalau dulu ni depa buat bakar ni, masyui kata bakar ni, buat makanan bakar ni, dia buat buh di atas tu, batu tu dia hanya ambil bakar daripada cahaya matahari. Dia antara banyak masakan yang mereka buat ialah masak dak. Banyak dak ni mereka masak buah atas apa nama? Di atas batu yang panas, mereka akan letak di situ bakar sehingga kan makanan tu masak. Nah, mak kata panas tak panas batu tu, kalau letak makanan masak. Daging tu boleh jadi masak. Dak ni banyak di India, di Mesir pun ada, di tanah-tanah Arab. Jenis yang ada tanah luasan di Libya. Banyak benda ni kalau kita pi, kalau kita lalu nak pi, Allahumma salli alaihi, kita lalu nak pi ke satu daerah ke satu daerah, kena lalu padang pasir yang luas. Dalam padang pasir tu pun dia ada R&R dia. Macam R&R lah kita kata. Kalau berhenti di R&R tu, kita boleh tengok cara mereka masak makanan. Tapi kalau kita pi Mekah lah ni tak ada. Nah, kalau kita pergi ikut Mekah, kita lalu ikut kawasan, payahlah kita nak jumpa mereka masak daging atas batu. Atas batu. Sehingga kan ni, macam itulah mereka menyeksa Bilal bin Rabah dengan seksaan yang dahsyat. Panas ni kau duk kata lah, kalau kita pegang, kita berjalan atas tar, tak ada kasut pun kita jalan atas tar tu pun dia hangat. Nah, kita jalan atas tengah-tengah hari tu, kasut tu sudah pakai, jalan lagu mana? Panas tak? Oi, panas sungguh. Tak, panas sungguh. Silat-silat tak boleh ni. Berlari. Kerana apa? Kerana panas. Hak ni bukan berlari, duduk tekak terus atas tu. Nak suruh tekak terus atas tu, duduk atas tu terus. Panas tak panas? Hanya Tuhan saja yang mengetahui. Sekiranya diletakkan seketul batu di situ, sudah tentu masak daging itu. Kemudian diletakkan pula seketul batu besar di atas dadanya. Tak pula batu atas dadanya, batu yang besar. Beliau dipaksa untuk kembali menjadi kafir. Balik mai, tinggallah agama hak baru yang hang masuk tu mai. Tapi apa yang Sayyidina Bilal bin Rabah kata? Ahad, 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 Ahad. Esa. Kenapa? Kerana tidak mau nak menjadi golongan yang meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kena paksaan ni, kalau kita tengok dari sudut rukhsah, kena paksaan boleh dengan sebab dah dipaksa, maka kita kata tak apalah. Nak
hati tak terima tapi mulut saja kerana nak membebaskan diri ni daripada siksaan. Boleh je Bilal buat macam tu. Tapi Bilal tak buat begitu. Tetap mempertahankan akidah. Betul, benda yang paling penting dalam hidup kita ni akidah. Orang buat bilah macam mana pun kat kita, akidah kita kena satu. Kena itu dah. Sebab apa? Sebab hak ni lah yang orang duk cari, nak cari cara macam mana nak gugat akidah kita. Kalau zaman dulu mereka seksa nak bagi gugat akidah, bagi orang tengok, wish, menyebabkan mereka pun jadi takut nak bersama dengan Islam. Lah bukan macam tu. Mereka gugat akidah kita menggunakan pelbagai cara. Nak sama ada mereka menggunakan nak menggugat akidah dengan menggunakan sistem ekonomi, politik ke, apakah cara yang sehingga menyebabkan kita sanggup menggadai akidah kita. Hak ni yang terjadi. Yang kedua, Ammar bin Yasir, saudaranya, bapanya, ibunya diseksa. Keluarga Ammar bin Yasir, beliau diseksa dengan api, ibu dan bapanya terkorban syahid. Nah, diseksa keluarga Ammar bin Yasir ni. Masa tu tak ramai. Inna qalil. Nabi kata kita sikit. Sayyidina Abu Bakar mai jumpa dengan Nabi SAW, beritahu kat Nabi, ya Rasulullah, mai kita berdakwah secara terang-terangan. Masa tu tak diperintah lagi secara terang-terangan. Sayyidina Abu Bakar kata, jom kita buat secara terang-terangan, kok mana tahu ramai lagi nak bersama dengan kita. Nabi kata, jangan, inna qalil, kita sikit. Qalil, kita ni sikit sungguh, tak boleh. Sikit sungguh. Sayyidina Abu Bakar kata, tak apa ya Rasulullah, mai saya nak buat. Tak apa. Rasulullah kata, jangan, inna qalil, kita sikit, kita tak banyak. Disebabkan Sayyidina Abu Bakar duk minta, akhirnya menyebabkan Nabi kata, wahai Abu Bakar, tak apalah, pergilah. Lalu dia pergi ke depan Kaabah dan menyuruh orang kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu agama Islam. Tengah duk suruh orang pakak marah, mailah dia antaranya keturunan Bani Syaibah. Mai dia antaranya keturunan Bani Syaibah. Mai tangkap Abu Bakar, katak. Dan dikatakan dikatak, dipukul dengan menggunakan terompah kayu dia. Terompah kasut mereka ambil katak. Berdarah habis. Sehingga kan riwayat mengatakan Sayyidina Abu Bakar pingsan. Sayyidina Abu Bakar pingsan. Nah, menyebabkan keturunan dia, bangsa dia menyelamatkan Sayyidina Abu Bakar. Walaupun bangsa dia belum lagi memeluk Islam. Selamatkan Sayyidina Abu Bakar. Sampai ke tahap tu. Nabi kata, kita ni sikit, kita tak mampu. Nabi melihat bagaimana puak-puak ni menyeksa keluarga Sumayyah, Ammar bin Yasir, keluarga Yasir. Nabi tengok, tapi kerana sikit tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak buat apa. Lepas tu Nabi kata, sabran ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, Allah Ta'ala menjaminkan syurga bagi kamu. Inilah keluarga yang mula-mula syahid di dalam Islam di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammar bin Yasir diseksa dengan api. Mak ayahnya terkorban syahid kerana nak mempertahankan Islam. Mereka disemadikan di perkuburan Subaikah. Dekat dengan Mekah ada satu perkuburan, nama perkuburan itu ialah perkuburan Subaikah. Di sanalah jasad Sumayyah dikebumikan. Nak ambil bagaimana seorang wanita yang sanggup mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala semata-mata nakkan kecintaan Allah, keredaan Allah Subhanahu wa taala, tak lihat dah, tak tengok dah apa dia, tak tengok dah apa yang orang nak bagi, tak tengok dah habuan dunia. Anak kata apa? Hang katalah aku yang aku nampak noh akhirat. Hak tu ya. Hak tu ya. Ini kebahagiaan yang mereka terima. Dan begitu juga Khabbab bin Ard. Nah, isteri tuannya telah menyeksa. Khabbab ni sahabat baginda Nabi yang hamba juga. Isteri tuan dia, nah,
telah menyiksanya dengan besi yang panas yang diletak di belakang badannya. Makin disiksa imannya, semakin kukuh keimanannya. Khabab ni. Nah, dia disiksa dengan besi yang panas. Besi buh dalam api, panas tak besi ni, panas melecok sikit pun kita teruk dah. Ni kan pula besi yang panas letak belakang dia. Sebab apa? Sebab dia hamba. Kerana hamba. Kerana hamba. Sebab tu Tuhan nak ajak kita apa? Tuhan nak ajak kita, walaupun seorang itu hamba, walaupun seorang itu dia ni kalau ikut dari segi pandangan masyarakat, orang tak melihat dan orang tidak menilai, tapi Tuhan nak melihat kepada hati yang, kepada apa yang ada di dalam hatinya. Menyebabkan hamba ni cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bilal jadi mulia, Khabab jadi mulia. Apa? Hati mereka ni diletakkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu ya. Bukan sebab apa pun, sebab mereka letak serah diri mereka pada Allah. Sungguh pun sistem hamba ni tak ada dah dalam dunia ni. Dah, sistem hamba tak ada dah ni dalam dunia. Tapi sebenarnya perhambaan dalam diri kita ni tetap ada. Apa dia? Kita ni hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hamba ni lah Allah Taala akan tengok. Satu. Yang kedua, bila sebut kata nama hamba, ni kita ni bila kita sebut kata kita nama hamba, kita serah diri kita terus. Kalau kita tengok dalam sistem hamba ni dia akan serah diri dia kepada Tuhan dia. Wah, hamba nak buat, apa buat? Pasal apa? Pasal aku ni hamba. Aku ni tak ada apa. Lepas tu dia serah diri. Lepas tu kita ni kena didik diri kita, ajak diri kita, kena serah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serahan yang betul-betul kita serah. Serah dengan serah yang betul-betul. Macam mana serah yang betul-betul ni? Kita boleh buat tak? Kita boleh buat. Umpama kita menyerah diri kita kepada Allah waktu kita tidur, kita serah diri kita kepada Allah. Tu kita tidur tu, kita serah sungguh ke Tuhan ni. Betul-betul, 100% terus kita serah ke Tuhan. Waktu kita tidur. Nah, kalau main kata-kata betul lah kita serah, tak berapa serah tak betul-betul, kita tak boleh tidur lena. Tapi sebab kita serah betul lah ke Tuhan, menyebabkan kita boleh tidur lena. Kalau nak ikut, kena nak pikat di kepala kita lah. Nak ikat di kepala kita lah waktu kita tidur tu dengan mulut